Pada permulaan filem, kami diperkenalkan dengan ahli perniagaan kaya bernama Jin. Dia memiliki beberapa perniagaan, yang kebanyakannya adalah restoran. Jin adalah peminat seni masakan dan sangat khusus tentang makanan yang dijual di restorannya. Dia menghabiskan berjam-jam merasa hidangan yang dihidangkan oleh chef terkenal untuk menjadikannya sempurna. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan bakat unik di mana dia boleh mengetahui bahan-bahan sesuatu hidangan hanya dengan menghidunya. Pada suatu hari, Sheng Nan pergi ke hotel 5 bintang yang ingin dibelinya. Hidangan pertama yang dihidangkan kepadanya ialah Wellington daging lembu terkenal yang merupakan kepakaran ketua chef. Jin mencuba menggigit dan meludahkannya, mengatakan bahawa jenis cendawan yang digunakan dalam hidangan itu adalah salah. Begitu juga, dia menghidangkan pelbagai hidangan yang berbeza, semuanya adalah hidangan istimewa chef. Walau bagaimanapun, setiap daripada mereka mempunyai satu kelemahan atau yang lain yang tidak memuaskan hatinya. Menjelang akhir jam, ketua chef kehabisan idea dan berasa tidak berdaya. Kaki tangan juga tidak tahu cara menarik perhatian seseorang yang cerewet seperti Jin. Ini adalah apabila kita diperkenalkan kepada seorang chef muda bernama Sheng Nan. Walaupun dia hanya seorang pelatih, pengetahuannya tentang gaya masakan di seluruh dunia adalah sempurna dan dia tidak lama lagi akan dinaikkan pangkat kerana bakatnya. Walaupun mereka hanya mempunyai 20 minit lagi sebelum Jin pergi, Sheng Nan menyahut cabaran untuk menjadikan dia sesuatu yang dia suka. Tiada seorang pun daripada kaki tangan menyangka dia boleh melakukannya, tetapi sejurus selepas 20 minit, Jin mempunyai hidangan baharu di atas mejanya. Apabila dia menghidu bau pertama makanan, matanya terbuka luas. Dia mengiktirafnya sebagai hidangan Romani istimewa bernama spaghetti alla strega. Jin juga boleh memberitahu bahawa tukang masak itu adalah seorang wanita kerana hidangan itu diturunkan kepada wanita yang berasal dari Romani. Rempah-rempah mesti diukur dengan sangat berhati-hati kerana ia adalah hidangan tradisional yang tidak membenarkan sebarang putaran peribadi padanya. Sheng Nan telah menjadikannya tepat seperti yang sepatutnya yang mendapat penghargaan Jin. Dia membersihkan pinggan hingga kering dan memutuskan untuk menginap di hotel selama beberapa hari untuk merasai lebih banyak hidangannya. Pengurus memberitahu Sheng Nan tentang ulasan Jin, menyedarkan dia bahawa dia mempunyai pengetahuan luas tentang makanan. Dia menganggapnya sebagai satu cabaran dan bersedia membuatkan fikirannya dengan masakannya. Sheng Nan turut berkenalan dengan pengurus besar restoran. Dia mengambil kesempatan daripada kedudukannya dan membuatkan dia memasak makanan untuknya walaupun pada hari dia sibuk. Pada suatu petang, selepas menikmati semua yang dia buat untuknya, dia mendedahkan bahawa dia mahu berpisah kerana terlalu kurus untuk disukainya. Sheng Nan patah hati tetapi dia tahu tiada gunanya bertengkar. Pada hari itu, Jin sedang dalam perjalanan keluar apabila dia perasan Jin sedang duduk di atas hood keretanya. Dia tidak mengenalinya sebagai tukang masak kerana dia tidak pernah melihat wajahnya. Sheng Nan menganggap kereta itu milik bekas teman lelakinya dan mencakarnya untuk memberi pengajaran kepadanya. Apabila Jin memanggilnya keluar, dia menyedari dia datang ke tingkat yang salah. Dia segera meminta maaf dan berjanji untuk melukisnya baharu. Pada waktu malam, Sheng Nan mabuk dan memanjat bumbung. Pada masa yang sama, Jin sedang membuat ramen di dalam biliknya. Dia percaya bahawa walaupun mi 2 minit adalah hidangan yang sukar dibuat kerana seseorang itu perlu mengukur bahan dan masa dengan tepat. Sebaik sahaja dia hendak menggigit, seseorang jatuh di balkoninya. Ia tidak lain daripada Sheng Nan yang mabuk yang telah jatuh dari bumbung. Apabila dia enggan keluar, Jin memasukkannya ke dalam beg pakaian dan menahannya di dalam lift. Dia ditemui oleh 2 kaki tangan yang kecoh, mengandaikan bahawa dia adalah mayat. Dalam adegan berikut, Jin dikurung di dalam sel bersama penjenayah lain. Sheng Nan berada di luar menerangkan apa yang berlaku kepada anggota polis itu. Beberapa ketika kemudian, pembantu Jin tiba dan menyelamatkannya. Jin berharap tidak akan bertemu Sheng Nan lagi tetapi mereka bertemu pada keesokan harinya. Sheng Nan sedang membantu beberapa kanak-kanak apabila dia secara tidak sengaja menyentuh sarang lebah. Lebah menyerang Jin, membuatkan mukanya membengkak. Setelah cukup dengan dia memberikan jam tangan yang akan memberi isyarat kepadanya jika dia berada berdekatan dengannya.
Sheng Nan berjanji untuk melarikan diri sebaik sahaja dia mendengar penggera. Mulai keesokan harinya, Jin memesan beberapa hidangan untuk menguji bakat chef. Sheng Nan menarik perhatiannya dengan setiap hidangan tetapi Jin masih tidak sedar bahawa dia adalah gadis yang sama yang ingin dia jauhi. Lama-kelamaan, dia mula memesan makanan yang tidak terdapat dalam menu. Sheng Nan bekerja sehingga tengah malam dan sangat letih tetapi Jin tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan. Oleh itu, dia meletakkan dakwat sotong pada salah satu hidangan, melambangkan dia melarikan diri. Jin memahami mesej itu dan berhenti memesan makanan untuk malam itu. Dia juga menghantar surat memintanya menjadi lawan yang baik dan bukannya melarikan diri. Keesokan harinya, Jin perlu hadir dalam temu bual. Penemu duga bertanya dia soalan tentang skandal beg pakaian, membuatkan dia tidak selesa. Pada masa yang sama, Sheng Nan mendapati pelanggan yang pilih kasih itu tidak lain daripada lelaki yang sama yang perlu dia jauhi. Takut jam tangannya berdering, dia cuba berlari tetapi terjatuh ke dalam kolam renang. Untuk hidangan seterusnya, Jin mahu Sheng Nan mempamerkan kreativitinya. Daripada nama hidangan, dia menghantar 3 tema kepadanya yang boleh dia tafsirkan mengikut apa yang dia suka. Temanya ialah masa, tempat, dan seketika. Untuk tema pertama, Sheng Nan membuat makanan laut yang sangat pedas, menunjukkan musim panas. Jin menghadapi kesukaran untuk makan apa-apa yang pedas tetapi gembira kerana dia berjaya mencapai tema tersebut. Yang kedua ialah tempat. Dalam hidangan ini, Jin dapat menghidu bau rosemary yang mengingatkannya kepada sebuah rumah api di tepi laut. Dia menyedari ia adalah gambaran Shanghai. Kemudian, untuk hidangan terakhir, dia membuat daging babi dengan perasa matcha yang Jin kaitkan dengan upacara minum teh Jepun. Dia sangat kagum dengan bakat Sheng Nan manakala Sheng Nan kagum kerana dia dapat mengetahui dengan tepat apa yang dia cuba tunjukkan dengan setiap hidangan. Untuk pencuci mulut, dia meminta dia membuat hidangan asli. Ia ialah kek manis yang terdiri daripada bahan-bahan yang biasanya dari AS, Kanada dan UK. Ini adalah 3 tempat yang didiami Jin selama bertahun-tahun. Tahun jadi dia faham bahawa tempat itu mewakili dirinya. Walau bagaimanapun, terdapat trufel di sebelah yang mengejutkannya. Dia meminta pelayan untuk membawa chef supaya dia boleh menerangkan maksudnya secara peribadi. Takut untuk berhadapan dengannya, Sheng Nan menghantar ketua chef keluar dengan mesejnya. Dia mendedahkan bahawa trufel tumbuh di bawah tanah dan memakan semua di sekelilingnya untuk mengekalkan kuasanya. Sheng Nan percaya jin seperti trufel, itulah sebabnya dia membuatnya. Jin enggan mempercayai ketua chef dan pergi mencari Sheng Nan tetapi dia melarikan diri sebelum dia menemuinya. Beberapa ketika kemudian, mereka terserempak satu sama lain di dalam bilik mandi. Jin menghidu bau makanan daripadanya dan mengenalinya sebagai chef yang telah memasak untuknya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia mematikan jam tangannya dan menangkapnya memasak di dapur restoran. Sheng Nan terpaksa dengan berat hati mengakui bahawa dia adalah tukang masaknya. Dia juga menegaskan bahawa trufel itu adalah untuk melambangkan keangkuhannya. Jin memikirkannya dan memujinya kerana memahaminya lebih baik daripada dirinya sendiri. Kemudian, dia berada di dalam biliknya apabila dia mendapat panggilan daripada bapanya Encik Lu. Lelaki itu sangat berorientasikan perniagaan sehingga dia sering gagal menjadi bapa kepada Jin. Lu menggesa dia kembali bekerja kerana dia telah menghabiskan banyak masa di sebuah hotel. Keesokan paginya, Jin menghubungi perkhidmatan bilik untuk memesan hidangan pertama hari itu. Bagaimanapun, dia diberitahu Sheng Nan sedang bercuti sakit. Tidak mahu makan makanan yang dimasak oleh orang lain, dia pergi ke apartmennya. Dia juga telah membawa semua bahan yang diperlukan supaya dia boleh membuat hidangan yang dia mahu. Rumahnya berantakan tetapi Jin mengemaskan dan menyediakan meja sendiri semasa dia memasak. Sheng Nan masih pelik dengan penampilannya tetapi dia duduk bersamanya untuk makan. Terkejut dia memintanya makan di dapur kerana dia lebih suka makan bersendirian. Dia mengutuk lelaki itu kerana sombong sebelum melakukan seperti yang disuruh. Apabila dia keluar sebentar kemudian, dia mendapati Jin sedang tidur lena di sofanya. Dia suka untuk tidur di tempat lain tetapi atas sebab tertentu, sofanya sangat selesa.
Jin bangun beberapa jam kemudian dan mendapati Shengnan sedang tidur di atas katilnya. Keesokan harinya, dia datang lagi dan menyuruhnya memasak hidangan yang berbeza. Selepas makan, dia tertidur semula. Pada hari ketiga, dia datang dengan cadar untuk menutup sofa untuk menjadikannya lebih selesa. Semakin hari, dia mula membawa baju tidur dan barang-barang peribadinya. Selama ini, Shengnan hampir tidak boleh tidur kerana dengkurannya dan mengalami kesukaran bekerja kerananya. Pada suatu petang, Shengnan membenarkan dia makan bersamanya dan mereka berdua menikmati hidangan yang panjang bersama-sama. Mereka juga makan ikan sumpit buat kali pertama, tanpa menyedari bahawa ia membuatkan orang ramai. Tidak lama kemudian, kedua-duanya merasakan kesannya dan berhalusinasi bahawa hujan sedang turun. Mereka berada di bawah payung walaupun berada di dalam rumah dan bercakap tentang beberapa perkara yang tidak masuk akal. Beberapa ketika kemudian, mereka keluar berjalan-jalan, masih menyangka bahawa hujan akan turun apabila cuaca kering sepenuhnya. Kemudian, mereka berakhir di dalam bas yang menyebabkan kereta Jin hilang. Dia menyedari bahawa orang ramai memandangnya dan meminta Shengnan meletakkan payung itu. Dia tidak mendengarnya, masih dipengaruhi oleh yang tinggi. Menjelang penghujung malam, Jin membawanya pulang dan memasukkannya ke dalam. Potong kepada 2 hari kemudian. Shengnan tidak melihatnya sejak kali terakhir mereka makan bersama. Dia juga telah mendaftar keluar dari hotel yang membimbangkannya. Memutuskan untuk memeriksanya, dia tiba di rumahnya. Yang mengejutkannya, dia sedang menikmati hidangan yang dibuat oleh chef peribadinya selama 7 tahun. Wanita serta-merta melihat satu sama lain sebagai saingan dan cuba membuktikan betapa pentingnya mereka kepada Jin. Akhirnya, Shengnan yang berang menyerbu dalam kemarahan. Keesokan harinya, chef yang lain datang menemui Shengnan di tempat kerja dan memintanya menjadi pembantu chef untuk Jin. Shengnan enggan, meminta dia pergi. Pada waktu malam, Jin datang ke apartmennya untuk meminta maaf tetapi memandu pada saat-saat akhir. Dia tidak pernah berasa dekat dengan sesiapa pun dalam hidupnya selain daripada Shengnan, itulah sebabnya dia takut kehilangannya. Tetapi dia tidak faham bahawa itu adalah cinta dan menarik diri, kemudian dia pergi ke restoran pada keesokan harinya dan memecat semua pekerja dapur. Dia telah memutuskan untuk membeli hotel itu tetapi memandangkan hotel itu tidak memenuhi pengurusan standard mereka, syarikat mereka telah memutuskan untuk menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Jin cuba bercakap dengan Shengnan, tetapi dia tidak mahu mendengar sepatah pun yang dia katakan. Semasa makan malam, Jin meminta chefnya untuk menyertainya. Dia terkejut kerana selama 7 tahun dia tidak pernah memintanya makan. Dia mendedahkan bahawa dia hanya membuat satu bahagian seperti selalunya. Selepas dia pergi, Jin mendapat mesej daripadanya yang mengatakan bahawa dia tidak boleh lebih daripada seorang chef peribadi kepadanya. Jin perlu menaiki penerbangan dalam beberapa jam. Dia mahu berjumpa dengan Shengnan sebelum pergi tetapi memutuskan menentangnya. Dalam adegan berikut, dia bersama bapanya yang kecewa dengannya kerana membiarkan kepentingan peribadinya menghalang perniagaan. Mereka makan bersama dan Jin bertanya kepada Encik Lu sama ada dia pernah bercinta dengan seseorang. Bapanya menjawab bahawa dia tidak terlibat dalam apa-apa yang tidak menyokong perniagaannya. Pada masa ini, Jin menyatakan dia tidak mahu menjadi seperti bapanya. Dia mengambil penerbangan seterusnya ke Shanghai untuk bertemu Shengnan semula. Sementara itu, dia akan menjual jam tangan yang diberikannya lama dahulu. Tiba-tiba, ia mula berdering, menandakan kehadirannya. Shengnan melihatnya di seberang jalan dan dengan cepat menaiki teksi. Dia tidak mahu bersemuka atau bercakap dengannya. Jin pula degil. Dia mengikut teksi di belakang dan berakhir di pasar yang sesak. Setelah mengambil isyarat jam tangan, dia menjumpai anjing Shengnan bersamanya. Kemudian, anjing itu membawanya ke tempat di mana Shengnan telah mengunci dirinya di dalam. Dia enggan bercakap dengannya tetapi internetnya menggembirakan apabila dia menyebut bahawa dia satu-satunya kawan yang dia ada dalam hidup. Dia mengaku cintanya dan memintanya untuk keluar. Shengnan malah membuat dia berkata bahawa dia adalah orang paling seksi di dunia. Selepas interaksi, mereka pergi ke bangunan pangsapurinya tetapi Jin membawanya ke pangsapuri lain kerana mempunyai pemandangan langit yang lebih baik.
Filem ini tamat sambil mereka menonton matahari terbenam bersama-sama. Langgan untuk lebih banyak video seperti ini, hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Terima kasih kerana menonton.